kami alukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita untuk program Canai Bahasa dan Sastra kali yang ke-7 untuk tahun 2020. Selamat datang di alukan kepada yang berbahagia Datuk Abang Salihuddin Abang Syukran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Yang berbahagia Datuk Muhammad Nizam bin Sairi, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Percukaian Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM, yang juga merupakan ahli panel untuk hari ini. Selamat datang yang berbahagia Datuk. Seterusnya, Turut Diisi dan Chartered Tax Institute of berbahagia Datuk. Dialu-alukan kehadiran Puan iaitu pengarah bagi ucapkan. Dan itu merupakan salah satu program tahunan Dewan Bahasa dan Pustaka yang dilaksanakan dengan kerjasama Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia atau GAPENA. Dan untuk tahun 2020 ini, program Canai Bahasa dan Sastra akan diadakan sebanyak 12 kali dan menampilkan 24 orang panel yang profesional dalam bidang masing-masing. Baiklah, sebelum majlis pada hari ini diteruskan, untuk makluman semua, pada kali ini Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia atau LHDNM dan Chartered Tax Institute of Malaysia atau CTIM akan mengupas tajuk Cukai Aset Komuniti dalam siri ke-7 Canai Bahasa dan Sastra ini. Dan objektifnya adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan cukai di samping memberi kefahaman pendidikan cukai dalam kalangan makluman seluruh tentang kawalan pergerakan dan mudah-mudahan program ini ataupun program Canai Bahasa untuk tekan juga aktiviti. Dan kita berikan tepukan gemuruh kepada dan Allah SWT kerana pada pagi mengalu-alukan kehadiran yang Datuk Muhammad dan juga keluar ini. Dan juga kita juga mengalu-alukan kehadiran rakan baru kita untuk DBP lah, rakan baru lah. InsyaAllah selepas ini kita akan teruskan kerjasama kita dalam banyak bidang lagi. Puan Farah Rosli merupakan Presiden Chartered Tax Institute of Malaysia ke Dewan Bahasa dan Pustaka bagi melaksanakan program Canai Bahasa dengan sebagai aset komuniti. Tuan-tuan yang hormati sekalian, program Canai Bahasa kita pada pagi ini boleh diikuti secara langsung dalam laman web kita, dalam FB kita, FB DBP. Dan kepada tuan-tuan yang sedang mengikuti, bolehlah menekan butang suka ataupun like tadi. Sekali lagi, terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk kerana dapat bersama-sama. Ini satu saat yang sangat membahagiakan kami, mengembirakan kami, kerana jarang-jarang kami dapat bawa orang yang mengutip cukai ke tempat kami. Kerana dulu orang cukai ini kita anggap pandemik juga, Datuk. Bila surat daripada Lembaga Hasil datang, kita risau dah. Tutup pintu. Kalau tak nak, antara tempat-tempat yang kita tak nak datang, Lembaga Hasil. Tapi hari ini, dengan keterbukaan kita, dengan norma baru, dengan kebiasaan baru, kita bawa orang-orang termasuk orang Institut Percukaian untuk hadir menerangkan kepada kita tentang apakah konsep dan makna percukaian sebenar dalam konteks membangunkan negara kita. Tetapi bagi kami, Dewan Bahasa, apa yang kami lakukan ini bukan sekadar untuk kita memperkenalkan cukai dan menggalak orang ataupun masyarakat kita membayar cukai sebagai satu tanggungjawab untuk membangunkan negara. Lebih penting daripada itu ialah kami nak memberitahu bahawa dalam konteks percukaian juga bahasa kebangsaan boleh didaulatkan. Terima kasih Datuk kerana dapat datang. Saya tahu Datuk memang sibuk, Puan Farah pun lagi sibuk. Orang yang sangat diperlukan dalam konteks ekonomi negara kita sekarang. Jadi dengan tajuk cukai sebagai aset komuniti, kita datangkan dua tokoh. Inilah juga saya nak memperkenalkan secara ringkas tentang latar belakang tokoh yang kita bawakan. Yang pertamanya adalah Datuk Muhammad Nizam Sairi, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Percukaian Lembaga Hasil Dalam Negeri dan berkelayakan sarjana sains dari Kanada. Nak sebut namanya universiti pun saya takut silap tu. Dan juga MBA dari Lawrence Technological University USA. Pengalaman, ini yang penting. Datuk Muhammad Nizam Sairi mempunyai 35 tahun pengalaman di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
dalam pelbagai lapangan. Ini orang yang memang 35 tahun ni. Saya pun baru 28 tahun dengan Dewan Bahasa. Saya muda lagi tu. Betul. Datuk KP kita jauh lebih tua daripada kita. Tahun depan Datuk insyaAllah umur panjang akan diwajibkan bersara lah. Okay, beliau telah memulakan perkhidmatan di Jabatan Hasil Dalam Negeri yang kini dikenali sebagai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sebagai pegawai penaksir ketika itu. Selama 6 tahun sebelum beliau dilantik sebagai Training Officer, pegawai latihan di Akademi Percukaian Negara ketika itu. Beliau banyak terlibat dalam program-program latihan kepada pegawai-pegawai di Lembaga Hasil Dalam Negeri. Termasuklah program latihan antarabangsa yang melibatkan penyertaan dari badan-badan percukaian luar negara. Beliau juga sering terlibat dalam beberapa siri jalinan kerjasama dengan agensi antarabangsa seperti Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD, International Bureau of Fiscal Documentation, IBFD, dan juga dengan Japan International Cooperation Agency ataupun JICA, dan juga dengan Commonwealth Association of Tax Administrators, CATA. Jadi banyak penglibatan Datuk di peringkat antarabangsa mewakili negara kita. Dan antara jabatan dari segi sejarah perkhidmatan bagi Datuk, antara jabatan dan pejawatan yang pernah dipegang oleh beliau adalah bermula di bahagian cukai antarabangsa, kemudian sebagai pegawai khas di Pejabat Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri, juga sebagai pengarah Jabatan Siasatan, CID juga ni ya. Tapi percukaian lah. Juga pengarah cawangan pungutan Kuala Lumpur, pengarah Jabatan Pematuhan, pengarah Lembaga Hasil di Negeri Perak, dan juga pengarah Akademi Percukaian Malaysia. Sebelum diberikan amanah dan tanggungjawab besar sebagai Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Operasi Percukaian, beliau pernah menyandang jawatan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan. Datuk Muhammad Nizam adalah merupakan seorang yang aktif bukan sahaja dari segi perlibatannya di bidang sukan. Datuk sukan juga, Tuan? Alhamdulillah. Nampak sihat. Malah beliau juga sering menerima undangan sebagai penceramah dan program-program percukaian dan juga meliputi program-program kepimpinan dan pengurusan organisasi. Beliau merupakan orang kedua terpenting di Lembaga Hasil sekarang ni. Kalau nak minta pengurangan, jumpa beliau. Tak tahu kenapa cukai kan? Okay. Seterusnya ialah Puan Farah Rosli, merupakan Presiden Chartered Tax Institute of Malaysia dan juga rakan kongsi di Ernst Young Tax Consultant Sdn Bhd. Beliau mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman mengendalikan rundingan dan khidmat nasihat cukai untuk pelbagai sektor industri. Farah turut bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dan agensi kerajaan dalam pelbagai perkara yang berkaitan percukaian bagi syarikat tempatan dan multinasional. Beliau juga terlibat dalam mesyuarat konsultasi kerajaan dan dijemput untuk menyertai pasukan petugas berkaitan hal ehwal dasar dan cukai negara. Memang tepat, memang jitu orangnya, dan kita akan juga tanyakan soalan yang tepat dan jitu juga insya-Allah. Jadi sekali lagi mengandalukan kehadiran ataupun penyertaan para penonton kita dalam laman FB DBP secara langsung hari ini dengan tajuk cukai sebagai aset komuniti. Cukai sebagai aset komuniti sempena dengan program Canai Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka siri yang ke-7 ini. Ini khas untuk Datuk soalan. Kita ringkas soalannya, Tok. Boleh tak Datuk terangkan secara serba sedikit tentang apakah yang dimaksudkan dengan cukai sebagai aset komuniti sebagai pembuka bicara kita, Tok? Silakan, Tok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Azami selaku moderator pagi ini. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini bagi Datuk Haji Abang Salahuddin, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, rakan panelis pagi ini, rakan pematuhan kami lah daripada CTIM Puan Farah Rosli, juga kenalan lama lah. Of course kita dalam bidang yang sama ni selalu. Kalau di tempat kerja tu beliau di sebelah sana dan kami di sebelah sini, tapi peranan tu sama untuk meningkatkan kadar pematuhan cukai. Jadi sebelum saya terus kepada persoalan yang dibangkitkan tadi, saya ingin mengambil kesempatan lah untuk mengucapkan jutaan. Kalau di Lembaga Hasil kita berbilion terima kasih Datuk. Kenapa kita kutip pakai bilion-bilion? Kalau juta pun orang tak tengok dah. Kerajaan tanya berapa bilion kutipan tahun ini.
Jadi berbilion terima kasih kepada Dewan Bahasa khususnya kerana melibatkan lembaga hasil dalam negeri dalam program. Ini yang kita katakan sebenarnya dipanggil Blue Ocean Strategy. Kalau orang dengar sekali apa Dewan Bahasa dengan lembaga hasil dalam negeri, macam mana boleh bekerjasama, mungkin tak nampak. Jadi seperti doktor sebutkan peringkat awal tadi dalam program bahasa, cuma kali ini isi atau kontennya adalah cukai pendapatan. Di situlah kita nampak kerjasama ini sangat baik, sangat strategik, di mana kedua-dua organisasi ini dapat kiranya mengetengahkan agenda masing-masing dalam satu program, ya, yang sama. Jadi terima kasih banyak-banyak. Diharapkan kerjasama sebegini dapat kita teruskan lagi lah, insya-Allah di masa-masa akan datang lah. Cuma saya sebelum nak datang tu kita program apabila Puan Nizlin bagi tahu saya tentang program ni, nama dia Canai Bahasa. Yang saya tahu seumur hidup saya, Datuk, canai ni roti canai. Semua orang pun saya rasa macam tu. Jadi saya tanya apa dia canai ni? Mungkin uli ke apa tak tahu canai. Mungkin nanti Datuk bagi pencerahan sikit apa dia canai ni. Cuma saya kata saya kalau program ni program di DBP. Jadi bahasa kita ni dengan bahasa rojak ni adalah bahasa seharian kita, campur-campur dan sebagainya. Hari ini kena cuba conscious ataupun cuba sedar sikitlah gunakan yang hampir-hampir betul kalau tak tepat dari segi penggunaan bahasa dan sebagainya. Baik. Yang dipertanyakan tadi tentang cukai sebagai aset komuniti. Sebenarnya kami di Lembaga Hasil Dalam Negeri ini sentiasa memikirkan pendekatan-pendekatan yang baharu, yang pelbagai lah untuk menarik para pembayar cukai, khususnya yang ada di Malaysia lah, yang kita mentadbir cukai di sini, untuk melaksanakan tanggungjawab mereka masing-masing dengan cara yang berbeza. Bila kita fikirkan bahawa bagaimana hendak mewujudkan rasa pemilikan bersama, berbanding dengan membayangkan bahawa membayar cukai itu membayar kepada kerajaan, sesuatu yang berlainan, kan. Kita gunakan istilah selain daripada yang biasa kerajaan kutip cukai ini, kita kata ini adalah aset community. Community itu berarti kita ni berada dalam community. Kalau yang kecil tu di tempatan, kalau yang besar tu di negara lah, ya, rakyat negara Malaysia. Jadi kita gunakan pendekatan atau istilah asset community ini untuk mewujudkan rasa cukai ini adalah milik kita bersama, kerana kita adalah sebahagian daripada community itulah. Dan juga kalau kita dengar di luar, di negara-negara barat misalnya, selalu bila disebut tu taxpayers money. Ini pun cara mereka untuk mengadakan rasa bahawa wang kerajaan ni sebenarnya wang rakyat. Ya, di sini ni belum lagi menjadi satu kebiasaan, mungkin boleh jadi kebiasaan baharu lah, bahawa wang rakyat, taxpayers money. Kerana itulah kita gunakan istilah ini. Jadi kita hendakkan bahawa rakyat pembayar cukai ini bersama-sama memelihara lah, kerana ini aset kita bersama, kita dalam komuniti ini, memelihara untuk memastikan dia, kelestarian. Saya pun nak cuba pakai, saya cari tadi apa perkataan yang sesuai ni, kerana ini canai bahasa kan, kelestarian sistem percukaian itu sendiri. Jadi kena dipelihara bersama. Jika tidak demikian, dia macam ada dua pihak pula, yang LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri ini nak cuba memantapkan, tetapi yang pembayar cukai cuba nak mengelakkan. Jadi dia akan sentiasa berada pada dua yang berbeza, dua pihak yang berbeza. Jadi kita cuba untuk membawa kepada satu komuniti ini, satu kerjasama antara kedua-dua pihak, dan di penghujungnya nanti kita mengharapkan bahawa pemahaman pembayar cukai atau rakyat itu, orang ramai itu terhadap cukai ini dia berubah sedikit, macam apa istilah paradigma apa selalu dipakai ya. Mengubah paradigma tadi. Jadi pemahamannya kita nak ubah sedikit daripada pemahaman membayar cukai itu sebagai satu beban
satu beban, satu yang dia kena tanggung, kena bayar, kita nak ubah dia menjadi satu tanggungjawab. Amanah. Itu yang kita nak cuba ubahkan. Jadi jika diambil satu perumpamaan, kalau kita dalam keluarga tu, apa yang kita belanjakan untuk keluarga tu, kerana itu adalah tanggungjawab, rela dengan gembira lah, dengan suka hati. Kalau tidak, kita akan rasa macam satu beban kalau nak menanggung orang lain. So jadi di dalam konteks cukai ni, itulah yang kita hendak. Kalau kita sebahagian daripada komuniti, ini adalah harta atau aset kita, kita buat dengan tanggungjawab, jadi kita perlu sukarela. Jadi kami di Lembaga Hasil tak perlulah mengejar pembayar cukai. Kami hanya perlu menyediakan tempat dan kemudahan untuk menjalankan tanggungjawab membayar cukai. Itu kita sebagai permulaan. Okay, menarik di sini yang saya nampak ialah daripada beban kepada tanggungjawab dan menjadi amanah setiap rakyat untuk memastikan bahawa cukai itu dibayar demi ataupun pulangannya balik kepada kita sebagai pembayar cukai tadi. Juga kita perlu melihat juga istilah wang pembayar cukai itu memang tak popular di tempat kita, tapi di negara luar tanggungjawab pemimpin ataupun pengurusnya mesti memastikan wang yang kita bayar sebagai pembayar cukai itu digunakan pada tempat yang betul. Okey, saya minta Puan bersabar dulu. Saya nak kenalkan Datuk dulu. Okey, di Malaysia ada dua jenis cukai, satu Betul. cukai langsung dan cukai tak langsung. Apa bezanya tu? Daripada perkataan tu pun nampaknya mungkin mudah ataupun dijelaskan dengan maknanya. Kalau langsung tu pihak yang memungut atau mengumpulkan cukai itu pihak kerajaan lah, Lembaga Hasil Dalam Negeri sebagai agensinya, memungut langsung daripada yang membayar cukai secara terus. Jadi contohnya adalah cukai pendapatan lah, di mana pentadbirnya adalah Lembaga Hasil Dalam Negeri, dan Lembaga Hasil Dalam Negeri mendapatkan langsung ataupun terus daripada pembayar cukai. Jadi dia istilahnya cukai langsung, direct tax dalam bahasa Inggeris. So bagi yang sebaliknya tadi, cukai tidak langsung tadi, dia cukai juga, hasil kepada kerajaan juga, tapi diambil bukan terus daripada yang membayar cukai, tapi melalui satu seperti satu, kalau dikatakan intermediary ataupun satu orang tengah di situlah. Orang tengah tu dalam konteks ini mungkin juga perniagaan ataupun agensi kerajaan juga, cukai tidak langsung. Contohnya kita membayar cukai jalan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan, kan? Dia tidak terus kepada kementerian yang mengumpulkan tu, iaitu Kementerian Kewangan lah, pada tabung terus. Ataupun yang lebih jelas lagi, apabila kita bayar pula bukan kepada kerajaan, kepada perniagaan. Jadi kalau dahulu ada Goods and Services Tax ataupun cukai perkhidmatan dan barangan, sekarang ini ditukar kepada SST, Sales and Service Tax, ataupun cukai jualan dan perkhidmatan. Jadi yang ini kita sebagai pembayar cukai, iaitu rakyat, orang awam, pengguna ni, dia membayar kepada perniagaan. Tapi sebenarnya cukai itu kerajaan punya. Jadi pihak perniagaan yang mengutip ini sebagai orang tengahnya, intermediary-nya, kemudian akan ataupun menyerahkanlah, membayar kepada hasil yang dikutip daripada orang ramai itu kepada pihak kerajaan. Jadi kalau lagi mungkin boleh dilihat dari segi berasaskan kepada pendapatan atau berasaskan kepada sesuatu dicukai oleh kerajaan. Yang satu lagi itu adalah cukai secara langsung. So kalau cukai pendapatan itu, siapa ada pendapatan dia bayar. Tapi di satu sudut lagi yang tidak langsung ni berdasarkan penggunaan mungkin, ataupun berdasarkan transaksi. Dia tidak berdasarkan orang. Yang cukai direct tu direct daripada orang tu. Yang tidak langsung ini secara tidak langsung dikutip oleh mereka yang menjalankan transaksi itu, tapi hujungnya kerajaan.
So ini perbezaan yang Okey tu, kalau seorang sastra faham ini lah, cukai yang dibayar kepada pihak tertentu dan dibayar balik terus kepada, itulah lebih kurang. Mana kami bayar kepada pihak ketiga sebagai wakil dan akhirnya diserahkan balik kepada kerajaan sebagai itu tidak langsung. tidak langsung. Jadi mana yang langsung kita Langsung ni terus kepada kerajaan. Okey tu. Nah, ini nak berbalik kepada Puan Farah pula, sudah lama menunggu ni. Soalannya pun berat ni Puan Farah. Jadi apakah kepentingan cukai dan peranan Chartered Tax Malaysia ataupun CTIM dalam konteks ini? Boleh pegang. Boleh. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam sihat sejahtera kan, kerana kita ada pandemik sekarang ni, dan salam canai bahasa dan sastra kan. Jadi bila saya mendapat jemputan, pertama sekali terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, terima kasih kepada Lembaga Hasil Datuk Nizom. Bila saya mendapat jemputan daripada Lembaga Hasil dan juga Dewan Bahasa, saya kata sastra dan cukai ada ke? Kombinasinya ada ke? Tak pernah dengar ke sastra dan cukai. Tapi bila saya fikir balik dan saya tengok tajuk dialog kita hari ini, menarik, sangat menarik, kerana cukai aset komuniti kan. Dan bila sebelum tu terima kasih Ketua Pengarah yang berbahagia Datuk Salahuddin dan juga rakan-rakan di sini. Dan bila moderator Dr. Azami sebut mengenai latar belakang Datuk Nizom, saya terbayang zaman-zaman dulu masa saya mula-mula berurusan dengan Datuk Nizom, sebelum lagi Datuk Nizom di pengarah pungutan kan, sebelum tu. Dan kami juga ada satu kes di bahagian pungutan semasa Datuk Nizom pengarah di sana berkenaan bayaran cukai, dan juga pada masa itu ada penalti cukai. Jadi saya tidak boleh berkongsi lebih lagi. Kalau nak kita boleh berkongsi di luar dengan roti cadai, tapi di sini saya tak boleh kongsi kan. Tapi memang gandingan di antara pihak Chartered Tax Institute ataupun Institut Percukaian Bertanggung Malaysia lah, kalau kita kata. Sebab datang saya tanya apa dalam bahasa Melayu, dia bahasa Malaysia apa kan, ataupun CTIM, memang gandingan kami bersama Lembaga Hasil dan juga dengan pembayar-pembayar cukai dan pentadbir cukai yang lain, kami memainkan peranan, pada saya peranan yang penting, kerana cukai itu memang adalah penting untuk pembangunan ekonomi negara dan juga pembangunan sosio-ekonomi negara. Kedua-duanya penting. Jadi kalau kita tengok jalan yang kita gunakan, kita tengok perkhidmatan-perkhidmatan yang kita gunakan, kita tengok pendidikan, sekolah-sekolah, semuanya adalah daripada hasil pendapatan cukai. Jadi cukai itu tidak dapat dinafikan, memang penting. Dan saya mengaku sendiri, semasa saya di bangku sekolah, mungkin kesedaran tentang cukai itu tidak ada, tetapi kesedaran cukai pada anak saya mesti ada sekarang kan, kerana ibunya tengok buku cukai itu tebal-tebal begini. Jadi memang kesedaran cukai itu adalah penting. Dan peranan CTIM dalam konteks percukaian ini, kalau saya simpulkan 3 peranan. Yang pertama, peranannya adalah memberikan data-data ataupun informasi, berita-berita yang terbaru mengenai percukaian kepada ahli-ahli CTIM dan juga kepada semua, termasuk pembayar cukai, termasuk pihak korporat, termasuk semua pihak yang perlu tahu tentang cukai. Jadi cukai ini adalah bukan sesuatu yang tetap, kerana setiap tahun kita pasti ada perubahan dasar-dasar percukaian, polisi-polisi baru yang kita harus sebarkan ataupun kongsikan bersama orang ramai. Yang kedua, saya akan katakan adalah pendidikan. Tadi adalah pencerahan ataupun perkongsian. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan bermaksud CTIM ada mengadakan kursus-kursus, seminar, dan kami juga banyak membuat contoh dialog seperti ini ataupun seminar-seminar bersama badan-badan kerajaan, institusi pendidikan tinggi contohnya, untuk menyebarkan tentang hal-hal percukaian kan. Bagaimana kita tahu sesuatu pendapatan itu perlu dikenakan cukai.
contohnya, ataupun bagaimana sesuatu perbelanjaan itu boleh ditolak daripada cukai. Apakah manfaat-manfaat kepada pembayar cukai untuk mendapat insentif percukaian contohnya. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, saya akan katakan adalah CTM adalah suara cukai. Suara cukai kan, di mana kami akan membawa mesej-mesej ataupun isu-isu percukaian daripada pihak lembaga hasil contohnya, dan kita akan kongsikan bersama pembayar cukai ataupun pihak korporat ataupun pihak orang ramai ataupun termasuk pelajar-pelajar contohnya. Dan yang kedua, suara berkenaan polisi, contohnya pihak perniagaan mempunyai isu-isu berkenaan cukai yang perlu dibawa dan perlu diketengahkan kepada pentadbir dan juga kepada pihak kementerian, contoh Kementerian Kewangan, dan kami akan bawakan isu-isu ini supaya boleh diselaraskan, supaya boleh dibentangkan dan boleh diguna pakai supaya mudah difahami, dan bila mudah difahami boleh dilaksanakan. Bila boleh dilaksanakan, pihak lembaga hasil boleh mengutip cukai yang sepatutnya, yang saya katakanlah cukai yang sepatutnya, dan hasil pendapatan itu akan digunakan untuk kemajuan negara. Itulah fungsi. Kalau di belakang saya mungkin lain jawapannya. Kita dengar apa? Tak, pada saya suara tu mesti didengar. Pasti akan didengar. Kan sama ada tindakan susulan tu adalah apa yang kita perlu atau kita mahu, itu adalah bergantung kepada isu yang dibangkitkan. Kerana kami faham kadang-kadang isu pembayar atau peniaga dengan isu pentadbir berbeza. Kan, jadi bagaimana jalan tengahnya? Kadang-kadang kita dapat apa yang kita suarakan, kadang-kadang kita tidak dapat apa yang kita suarakan, tetapi pada akhirnya apakah jalan yang terbaik untuk negara? Jawapan yang betul ya, Dr. Nizam. Dr. Nizam mengangguk tu betul tu jawapan dia. Jawapan yang selamat. Tak, memang dari dalam konsep pentadbiran negara, agensi kerajaan memang terbuka untuk mendengar pandangan-pandangan demi kelancaran proses pentadbiran negara. Dalam konteks ini, CITM telah main peranan untuk memberi penjelasan, membawa suara pihak berkepentingan untuk memastikan sistem. Kita berada pada satu era yang tidak pernah kita fikirkan. Bermulanya sejarah COVID, kita menjalani PKP. Sejak itulah sistem ekonomi kita juga terjejas keseluruhan. Bila semua industri bidang ditutup dan ekonomi kita terancam, dan apatah lagi tidak ada hubungan luar dari ekonomi dengan negara luar. Sehingga kini pun kita masih lagi tidak membuka sempadan secara luas kepada pihak negara luar disebabkan untuk mengawal COVID-19 ini. Jadi apakah kesannya dalam konteks ini kepada sistem percukaian dan ekonomi negara secara keseluruhan, Puan Bala? Dr. Azami memberi saya soalan-soalan cabaran COVID-19 ya. Memang pandemik COVID-19 ni adalah sesuatu yang tidak di luar jangkaan. Tiada siapa yang kejangka. Malahan saya rasa tahun 2020 ni tahun yang ganjil kan. Kita mula awal tahun ni selepas tahun baru Cina dengan COVID di Wuhan. Kan? Dan pada masa itu di Wuhan kita kepada kita, tak terkena pada kita kan. Tempiasa sudah terasa tapi masih jauh. Sekejap saja dalam masa selang beberapa minggu selepas itu, saya ingat ujung bulan 2 sudah terasa bahamnya, dan selepas itu sekejap saja semua ditutup kan, dan kami dari pihak perniagaan, dari pihak syarikat pun terkapai-kapai macam bagaimana kita nak bertindak sekarang. Dan tapi pada pendapat saya, COVID-19 ni sebagai saya pun tengah fikir apa perkataan tu, ahli cukai, adakah ahli cukai ke? Itu perkataan yang betul. Pengamal percukaian. Pengamal percukaian. Dan sebagai pengamal percukaian, saya rasa sejak 17 Mac tu sibuk
tak berhenti-henti. Saya bersama rakan lembaga hasil kan, dengan soalan-soalan yang dikemukakan oleh pembayar cukai, kita panggil FAQ kan, soalan-soalan yang kita ambil, soalan-soalan lazim yang kita ambil daripada pembayar ataupun pihak syarikat, pihak korporat. Macam-macam soalan, bagaimana mereka mahu membayar cukai, adakah tarikh akhir borang rentan cukai itu adalah pada 30 April untuk individu, adakah pada 31 Julai, adakah kita boleh cukup masa. Sangat sibuk kan, dan kesibukannya luar biasa kerana kesibukan itu adalah menguruskan isu-isu yang kita tidak ada jawapan. Tetapi Alhamdulillah dengan kerjasama erat dengan lembaga hasil, kami dapat membawakan, membentangkan isu-isu itu ataupun menyelesaikan mana yang boleh isu-isu itu dan bawa kembali kepada pihak pembayar cukai. Dan pada saya ini adalah penting kerana walaupun orang kata COVID atau tidak, pandemik atau tidak, nak cakap, kena cakap juga kan Datuk Yusuf, sebab cukai masih tetap perlu dibayar kan, walaupun bukan sekarang, kelak pasti kena bayar, walaupun bukan pada 30 April tu, 30 Jun kena bayar. Saya mengaku saya sendiri 30 Jun saya buat untuk rakan-rakan saya yang lain, saya punya sendiri 30 Jun tarikh akhir untuk merahkan borang tu. Dan dengan isu percukaian ini, balik pada soalan Dr. Azami tadi, cukai itu adalah penting untuk meneruskan pembangunan negara, harus dikutip walaupun dengan cabaran-cabaran yang kita ada. Dan kalau saya lihat pandemik COVID-19 ini telah memberikan sesuatu yang baru, di mana polisi-polisi baru dikeluarkan oleh kementerian dan juga lembaga hasil. Sebagai contoh, kalau dulu kita bayar sewa tidak mendapat potongan kan, sekarang kalau kita membayar sewa, untuk pihak syarikat membayar sewa untuk premis mereka mendapat potongan cukai 2 kali kan, menggalakkan sektor-sektor yang terkesan kerana COVID, contohnya pelancongan, sektor pelancongan, sektor hotel, mereka diberikan masa yang lebih panjang untuk membayar cukai mereka. Nanti saya masukkan tidak dilupuskan, tapi diberikan masa supaya mereka dapat bernafas seketika kan, dan juga terdapat insentif cukai yang dikeluarkan bagi membantu pihak peniaga pada masa cabaran ini. Dr. Azami. Terima kasih Puan Farah. Maknanya apa situasinya, cukai tetap kena bayar. Cuma tempoh tarikhnya mungkin berubah mengikut dasar-dasar sedia ada. Dan kita kena akur ini bahawa inilah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk memastikan negara kita, untuk meningkatkan kelestarian pembangunan negara kita. Dan kembali pada Datuk, kita tahu kepentingan cukai Datuk pada sebut tadi, dan Puan Farah dah menyebut tentang kepentingan yang kepada negara. Apakah usaha-usaha yang telah dijalankan oleh lembaga hasil untuk memastikan pembayar cukai ini secara sukarela dapat bayar cukai? Ya, Datuk. Okey, baik. Terima kasih. Sebab itulah saya tadi di peringkat pengenalan tadi mengatakan kita menggunakan banyak pendekatan. Dia tak boleh satu pendekatan sahaja, tapi kita gunakan banyak. Dia daripada memujuk sehingga merotan lah. Kalau macam macam kita nak mendidik anak tu pun macam tu. Mula dengan mengajar, memujuk dan mungkin menguatkuasakan ya. Jadi di lembaga hasil dalam negeri juga sama, bagi meningkatkan pematuhan tu kita tidak boleh hanya berfokus kepada menguatkuasakan undang-undang itu saja. Kita kena pastikan dahulu bahawa undang-undang itu difahami oleh rakyat yang perlu mematuhinya. Jadi kita ada program seperti yang kita panggil pendidikan cukai lah, iaitu taxpayer education. Dan pendekatan kita untuk pendidikan cukai ini sebenarnya telah bermula dalam istilah pendidikan tu kerana kena dari mula. Kita dah banyak program-program pendidikan ni yang melibatkan daripada golongan kanak-kanak lagi lah. Maksudnya, contohnya sekarang ni salah satu yang tidak langsung pendekatan pendidikan cukai ni adalah kepada anak-anak kecil yang pergi ke Kidzania. Di Kidzania itu ada kami ada satu macam kaunter LHDN lah di sana.
di mana anak-anak nanti akan belajar tentang apakah fungsi cukai atau lembaga hasil dalam negeri itu, dan mengapakah lain-lain peserta dalam program permainan mereka itu perlu membayar cukai semua sebagainya. Jadi kita dah dedahkan konsep cukai itu. Dia tak perlu tahu macam mana nak kira semua sebagainya pada umur 6 tahun, 7 tahun tu, tapi konsepnya bahawa dalam satu komuniti ada berbagai pekerjaan dan ada juga pentadbirnya. Dan pentadbirnya ini memerlukan hasil untuk memastikan sistem dalam komuniti itu berjalan dengan baik. Jadi itu di peringkat ni. Sekolah rendah pun kita pernah adakan pertandingan menulis esei tentang, tajuknya kita beri dalam bidang percukaian. Kita faham kalau esei ni bukanlah anak-anak sekolah rendah itu sendiri yang ini kan menulisnya mungkin dengan bantuan, tapi tak secara langsung. Di samping kita nak mendidik anak-anak sekolah rendah ni, Dato', yang cikgu yang mengajar supaya anak murid dia menang tu, dia pun buat research atau buat penyelidikan tentang percukaian supaya esei yang ditulis itu sesuai dengan pendedahan umur pada tahap tu. Kita ada di peringkat menengah, kita pernah mengendalikan beberapa tahun pertandingan pidato. Ini di peringkat menengah, pidato. Samalah konsep. Jadi macam sekarang ni LHDN dengan DVP ni di atas platform bahasa, tapi isinya cukai. Jadi sama juga pidato pun begitu. Dia di atas platform program kementerian di mana mengembangkan sahsiah misalnya kan, ada soft skill, pengucapan awam, tapi kita masukkan isinya tentang cukai. Di tingkatan 6 kita ada sehingga sekarang ni satu program yang kita panggil Camp Cerdik Cukai. Camp Cerdik Cukai ni kita panggil selama 3 hari 2 malam lah, berkampung di Akademi Percukaian Malaysia di Bangi itu. Jadi program ni kita aturkan satu program pendidikan tentang pendedahan tentang percukaian, konsep percukaian, dan sehinggalah ke peringkat kerjaya dalam percukaian. Mereka ni tingkatan 6 yang nak masuk universiti kan. Jadi kita katalah kalau berminat dengan kerja tugas di lembaga hasil dalam negeri nanti, ini bidang-bidang yang rapat dengan kerjaya di lembaga hasil dalam negeri, accounting ke, ekonomi ke, dan sebagainya. Jadi itu di peringkat, dan di peringkat universiti kita ada tax buddy, dan ada banyaklah sebenarnya program-program yang kita laksanakan dalam konteks pendidikan percukaian. Jadi untuk mengajar tentang percukaian, konsep dan sebagainya. Satu pendekatan lagi adalah untuk mewujudkan kesedaran. Kita panggil tax awareness. Kalau tadi tax education, yang ini tax awareness, kesedaran tentang cukai itu sendiri. Yang ini kadang kita lebih tujukan kepada mereka yang sudah masuk dalam kategori berbayar cukai lah. Kerana dulu kita dah ajar, kadang-kadang dia lupa dah tahu. Jadi kita kena bagi sedar balik. Jadi kita punya program itu untuk menyadarkan apakah tanggungjawab mereka sebagai citizen, sebagai rakyat, sebagai pembayar cukai. Apakah peraturan-peraturan tentang percukaian yang mereka perlu atau wajib patuhi. Tarikh-tarikh tertentu tadi disebutkan oleh Puan Farah tentang tarikh pengembalian borang nyata, borang return cukai itu, bila untuk individu penggajian, bila untuk individu perniagaan, bila untuk syarikat dan sebagainya. Peraturan-peraturan bayaran, kita aturkan semua ini untuk meningkatkan kesedaran mereka. Mudah-mudahan dengan itu dia dah ada pengetahuan, dia ada kesedaran, boleh membawa kepada pematuhan terhadap perundangan itu sendiri. Kemudian sebagai satu pelengkap, setelah kita didik, setelah kita sedarkan, ada juga yang menyimpang daripada norma dia, daripada yang sepatutnya. Kita jalankanlah satu aktiviti untuk mengingatkan ataupun dalam bentuk penguatkuasaan. Jadi kita kena ada enforcement. Yang ketiga lah tu. Itu yang ketiga. Tak boleh kita mendapat satu sistem yang berjalan dengan baik jika tak ada penguatkuasaan. Kalau di jalan raya pun sekurang-kurangnya kalau polis trafik ada di simpang, orang tak langgar lampu merah.
Kalau tak ada tu mungkin ada curi-curi. Jadi kita kena ada kita punya kehadiran atau presence kat situ. Kita kena pergi menguatkuasakan. Dan sebagai satu pendekatan supaya tindakan kami ini secara biasanya dianggap sebagai satu tindakan penguatkuasaan menghukum, misalnya mereka yang menyimpang daripada perundangannya lah. Tetapi kami juga menerapkan, ingin menyampaikan bahawa tindakan penguatkuasaan itu bukan dilihat dari sudut menghukum sahaja, tetapi dilihat juga dari sudut untuk berlaku adil kepada bilangan besar yang sememangnya patuh kepada perundangan itu. Jadi mereka menyumbang dengan baik, dengan betul, ikut sepatutnya. Tapi ada segelintir sebilangan kecil yang tidak ni. Jadi fungsi atau peranan lembaga hasil untuk berlaku adil kepada yang bayar dengan betul tu, yang tak betul ni kita kena betulkan. Dan kadang-kadang dilakukan dengan sengaja, jadi kita kena rotan sikit lah. Itu yang dikenakan, dikatakan penalti dan sebagainya. Jadi itu perumpamaan. Jadi inilah peringkat-peringkat yang tindak aktiviti yang dijalankan oleh Lembaga Hasil dan Negeri untuk meningkatkan pematuhan, kesedaran, pengetahuan dalam bidang cukai ini. Sedikit gitu, apa kelebihan bagi pembayar cukai itu? Kalau saya ada apa kelebihan? Banyak tu yang bertanya begitu. Saya pembayar cukai tegar tu. Apa kita dapat? Apa kelebihannya? Pembayar cukai tegar ni bagus. Jadi dulu saya belajar perkataan tegar tu digunakan pertama kali saya dengar untuk penagih dadah. Betul, penagih yang tegar. Tapi sebenarnya tegar itu suatu yang positif dari aspek positifnya lah. Secara terusnya, secara langsungnya sebenarnya jika kita ini macam Dr. Dato' dan ramai di sinilah yang saya yakin adalah pembayar cukai yang betul-betul patuh pada undang-undang cukai ini. Secara terusnya sebenarnya dari segi profil diri itu sendiri. Maksudnya apabila ada berurusan dengan pihak-pihak lain, profil diri sebagai pembayar cukai itu sebenarnya ada satu kedudukan yang lebih tinggi daripada yang tidak. Bukan saya maksudnya diterjemahkan sebagai ada duit tak ada duit itu, tidak. Tetapi dari segi orang yang satunya patuh kepada perundangan, keduanya dia ada menyumbang kepada kesejahteraan, kemakmuran. Jadi tadi kan saya kata cukai itu adalah tanggungjawab, bukan satu beban, ya. Tapi dia satu lagi, kita pun nak tukar daripada membayar cukai kepada menyumbang. Mungkin itu pendekatan secara soft approach, pendekatan lembut. Dia tidak memaksa bunyinya, kan. Jadi memang betul sebenarnya bila kita membayar itu sebenarnya kita menyumbang kepada kesejahteraan negara, pembangunan negara dan sebagainya. Jadi yang pertama itu kelebihan kebaikan kepada pembayar cukai ini, dia punya profil diri, kedudukan dia itu sendiri, kan. Yang kedua, saya juga boleh katakan bahawa dia menjadikan apa-apa yang kita dapat itu sebagai satu pendapatan yang telah sah di sisi undang-undang. Jadi bila dah sah ni, kita dah boleh gunakan apa yang ada dengan kita baki itu dengan cara yang lebih bebas lah. Berbanding kalau dapat duit haram, kan. Kita berkat tu satu, kan. Itu pun utama, penting juga. Rezeki kena berkat. Tapi kalau pendapatan tu telah menjadi pendapatan yang sah, kita nak belanja dekat mana-mana pun bebas. Kalau pendapatan tu tak sah, contohlah kata pendapatan daripada rasuah, kan. Jadi ada ke dia tunjuk semua? Kalau tunjuk hari ni, besok SPRM datang lah, kan. Baju oranye, kan. Jadi mereka kena sembunyi-sembunyi. Jadi sama juga cukai pendapatan pun begitu. Kalau pendapatan itu tidak dibayar cukai yang sepatutnya, jadi bila nak berbelanja, nanti lembaga hasil nampak ni, nak beli rumah nanti lembaga hasil tahu ni. Kalau tak bayar, tapi kalau dah bayar dengan senang hati. Kalau bayar 1 juta cukai pendapatan, beli rumah harga 2 juta, lembaga hasil tak tanya pun. Kita panggil dia tengok rumah. Panggil tengok, kami datang, kami tak tanya pun. Memang mampu, pendapatan yang sah.
Jadi itu saya rasa dua yang sangat jelas. Dan ketiganya tadi macam Dr. Ratuli mention lah, bahawa dari konsep in terms of dalaman itu kita kepuasan diri kita sendiri. Kita adalah salah satu daripada penyumbang. Jadi kita tengok sekeliling ni ada kita punya sumbangan di dalam infrastruktur yang diwujudkan oleh kerajaan. Ada sumbangan kita dalam keamanan yang diwujudkan di negara ni. Sebab cukai kita tu nak bayar gaji pihak ni yang menjaga keamanan, menjaga kedaulatan, so kita ada sumbangan. Jadi kalau saya ingat kalau kita dari golongan yang pendapatan belum membayar cukai, mungkin kita tak ada rasa bangga tu, kerana kita tidak ada rasa kita sebahagian daripada yang menyumbang. Jadi saya nampak itulah secara langsung dan secara tidak langsung. Itu kalau dalam bahasa sastra itu, setiap langkah yang kita pijak di jalan itu sebahagiannya adalah sumbangan daripada cukai yang kita bayar. Betul. Boleh saja ini masuk dalam buletin. Setiap langkah itu kan adalah sumbangan kita. Di aspal jalan ada bahagian kita. Kalau tak banyak pun sikit. Okey, terima kasih. Saya nak kembali kepada Puan Farah. Ini kita keluar sikit daripada perbincangan dalam negara kita. Jadi bagaimana pada pendapat Puan Farah, dasar percukaian dapat membantu syarikat berdaya saing dan menjadikan Malaysia dapat menarik pelabur tempatan malah dari luar negara untuk menggalakkan kemajuan dalam negara kita. Terima kasih Dr. Azami. Soalan kita dari dalam negara, luar negara memang canai betul lah kita hari ini. Memang tidak dinafikan cukai adalah satu mekanisme yang dapat menggalakkan tabiat untuk membayar cukai itu sendiri. Contoh macam Datuk Nizam sebutkan tadi kan, 3 langkah tadi itu buat saya terfikir juga kan, daripada pendidikan sampailah kepada penguatkuasaan kan. Kalaulah kita kata kesedaran cukai itu datang daripada awal lagi, mungkin penguatkuasaan itu tidak diperlukan. Jadi kos untuk penguatkuasaan itu tidak diperlukan, kerana dengan penguatkuasaan pun terdapat kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan sendiri. Jadi kalau kita lebih ramai yang dengan secara sukarela kan, secara orang kata sebutan Datuk Nizam juga dulu saya ingat cooperative compliance ataupun terus berkooperasi untuk membayar cukai itu ada, maka dapatlah hasil kutipan negara itu terus kan, tidak putus kan. Tapi berbalik kepada soalan Dr. Azami tadi, bagaimana cukai ini penting untuk kemajuan ekonomi dalam negara ataupun menarik pelabur-pelabur asing ke dalam negara, terutama dalam keadaan sekarang ni kan. Kalau kita baca surat khabar macam-macam kan, saya suka pandang ke depan dan berfikiran positif kan. Tapi kalau saya baca surat khabar, pandemik perkataannya, letupan perkataan dia, sakit sana sakit sini kan, perniagaan itulah norma sekarang kan, keadaan sekarang. Tapi bila kita tengok dengan adanya cabaran-cabaran ni, terdapat juga peluang-peluang yang ada. Jadi bila kita tengok contohlah, kalau perang dagangan di antara China dengan Amerika yang kita semua maklum tahu, sebelum pandemik itulah isu dia kan. Bila pandemik ni datang, isu tu masih ada, tapi sudah tidak digembur-gemburkan, sangat kurang sikit kita dengar, kerana pandemik lebih penting, COVID lebih besar cerita dia. Tapi bila kita lihat kepada situasi itu, contoh perang dagangan di antara Amerika dengan China, apakah peluang kita sebagai negara di tengah-tengah? Kita betul-betul duduk di kawasan langsung di antara China dan Amerika, dan dalam itu penduduk yang padat di tengah-tengah ni, Asia Tenggara, penduduk padat, dan banyak kilang-kilang di China yang sekarang merasa kesusahannya kerana tarif cukai yang tinggi yang dikenakan ke atas barang-barang yang diimport masuk daripada China ke Amerika. Orang kata kita jangan bertepuk tangan kesusahan orang lain, orang kata, tapi yang patut kita ambil kesempatan di situ. Betul-betul saya tengah fikir perkataan apa yang saya boleh gunakan. Apa yang kita ambil kesempatan adalah kalau pihak-pihak
syarikat ini, kilang-kilang ni merasa kesusahan itu, jemput mereka datang ke Malaysia. Tubuhkan perniagaan di Malaysia. Kerana mungkin tarif ataupun duti ataupun cukai yang dikenakan ke atas barang diimport dari Malaysia ke Amerika tidak setinggi daripada China. Jadi dengan bagaimana kita nak menggalakkan pelabur ini datang untuk melabur ke Malaysia, mereka sudah ada perniagaan di China. Mereka masih terus kena meneruskan perniagaan, tetapi harga barang mereka tidak kompetitif kerana duti ataupun cukai yang mahal itu. Tarik mereka datang ke Malaysia, tubuhkan kilang ataupun tubuhkan perkhidmatan. Contohnya, tubuhkan teknologi mereka di Malaysia, gajikan rakyat-rakyat Malaysia, bayar cukai di Malaysia, rakyat-rakyat Malaysia, orang-orang Malaysia itu akan membayar cukai juga di Malaysia. Mereka mendapat gaji, mendapat peluang pekerjaan dan mendapat pendidikan dan mendapat menyalurkan teknologi itu untuk pembangunan negara. Jadi dengan itu, bagaimana cukai itu datang? Cukai yang digalakkan, cukai galakan memang ada diwawarkan oleh pihak kementerian dan pihak lembaga hasil. Contoh elam pelaburan semula, galakan cukai untuk kilang-kilang untuk perniagaan, menubuhkan kilang mereka di Malaysia juga ada. Jadi sebab itu saya sebut tadi dari awal tadi Dr. Azami, yang cukai ini boleh digunakan sebagai rotan dan cukai ini juga digunakan sebagai pemanis. Orang kata pemanis kan, kita bagi galakan akan menggalakkan tabiat itu. Kerana itu kita tahu, harap tidak ada perokok di sini ke, tapi cukai untuk rokok kan tinggi, tapi masih rokok juga. Macam mana tu? Kan? Cukai untuk orang kata minuman keras contoh adalah tinggi kerana tidak mahu digalakkan. Tapi dikurangkan cukai untuk contoh syarikat-syarikat yang berteknologi tinggi, diberikan pengurangan cukai. Kan? Jadi cukai boleh digunakan untuk dua cara. Satu untuk pemanis, untuk menggalakkan perkembangan perniagaan ataupun pembayar cukai itu sendiri. Yang kedua, boleh digunakan untuk menolak aktiviti-aktiviti yang tidak diperlukan oleh negara. Kalau saya boleh mencelah sedikit kerana soalan tentang peranan cukai dalam menarik misalnya pelabur daripada luar negara ni. Tadi saya katakan bahawa kita nak menerapkan bahawa cukai itu kepada citizen, warga kita adalah satu tanggungjawab dan bukan satu beban. Tetapi kalau kepada perniagaan, cukai ini memang dia tak nampak sebagai tanggungjawab, dia nampak sebagai salah satu kos dalam perniagaan itu sendiri kan. Jadi dia sebagai, selalu dia istilahnya adalah tax burden ataupun tanggungan cukai itu sendiri. So memanglah perbelanjaan dalam cukai ini sesuatu yang diberikan penekanan dalam mereka membuat keputusan sama ada untuk melabur dalam negara-negara mana. Jadi dia syarikat-syarikat multinasional ini, mereka akan melihat dari sudut ini untuk memilih negara mana mereka hendak adakan pelaburan, nak melabur di mana. Misalnya kalau nak membuat dalam bidang pembuatan, bidang perkhidmatan di Malaysia ni, dia akan tengok kadar cukainya berapa, galakan cukai, pelepasan cukai yang kerajaan berikan berapa dan sebagainya, dan dibandingkan dengan jiran-jiran dan sebagainya. Jadi di situlah saya nampak secara langsungnya cukai itu adalah salah satu salah satu decision penentu kepada keputusan sama ada mereka hendak melabur dalam sesebuah negara itu atau tidak. Begitu, sebab itu dalam setiap kali kita tak lama lagi akan dibentangkan belanjawan negara. Salah satu elemen penting dalam bajet ataupun belanjawan negara adalah aspek kecukaian. Jadi dibahagi kepada dua, satu penyukaian dalaman untuk kita sendiri dan satu lagi lah untuk pembangunan ekonomi negara. Dan kita dengar dalam konteks COVID-19 juga kita dengar bahawa melalui penjana itu ada juga insentif cukai yang telah diberikan oleh kerajaan bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Jadi dalam konteks ini kita kembali ke dalam negara berparah, soalan yang terakhir rasanya. Walaupun saya ini nak banyak soalan tapi kekangan masa ni. Tadi Datuk dah menyebut bahawa kaedah kita nak menyedarkan masyarakat kita tentang kepentingan membayar cukai, tanggungjawab cukai daripada paksa kepada rela, daripada ketakutan menjadi kepada keredaan. Apakah langkahnya dengan kita masuk ke sekolah itu boleh memberi kesedaran yang mantap kepada bakat membayar cukai kita berparah?
Terima kasih doktor. Kesedaran cukai ini memang saya setuju dengan Datuk Nizom. Tadi kesedaran cukai ini harus mula daripada awal lagi. Kerana itu program-program yang diadakan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri, saya sendiri tengok Kizenia dengan logo Lembaga Hasil. Mereka tahu sekarang itu logo Lembaga Hasil. Kami juga ada program bersama Lembaga Hasil, kami panggil Pakat Cukai Muda ataupun Young Tax Professional Player, di mana kami menerapkan nilai-nilai cukai, nilai-nilai murni cukai gitu. Dan bagaimana mereka boleh berfikir tentang orang kata kerja dalam pencukaian, kan? Bagaimana untuk menjadi ahli pencukaian. Apakah kadang-kadang ramai di antara golongan sekolah atau golongan muda ni, mereka tahu accountant, mereka tahu kerjaya sebagai peguam, mereka tahu kerjaya sebagai jurutera contoh ataupun doktor, tapi sebenarnya ada kerjaya sebagai ahli cukai, kan? Ataupun mereka yang bekerja di Lembaga Hasil contoh, kan? Di mana ini adalah kerja yang boleh difikirkan. Itu daripada segi masa depan sebagai pekerjaan. Tapi daripada segi pendidikan juga memang tidak ada baca dalam silibus kebangsaan, kan? Sama ada cukai itu ada dalam silibus kita. Dan saya ada buat sedikit research lah, bila saya cuba cari adakah cukai ini dalam konteks sekolah, di peringkat sekolah. Memang saya rasa tidak ada, melainkan di peringkat lebih tinggi. Mereka di peringkat lebih tinggi, mereka akan ada orang kata subjek cukai itu dalam peringkat lebih tinggi. Tetapi kesedaran cukai daripada awal memanglah penting, dan alhamdulillah saya rasa kesedaran itu lebih tinggi sekarang kerana masing-masing tahu tanggungjawab membayar cukai dan di mana hasil cukai itu adalah untuk kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dan juga untuk kemudahan-kemudahan asas yang diberikan kepada rakyat sebuah negara. Tetapi yang saya nak tekankan di sini, mungkin pendidikan cukai itu lebih ketara di setengah-setengah negara. Contohnya saya boleh sebut negara-negara Skandinavia, kan, seperti Sweden adalah salah satu negara yang kadar cukainya adalah yang paling tinggi, kan? Sebab saya tak cakap paling tertinggi, yang salah tu nanti sastra dan pangkas saya gagal tu. Adalah yang paling tinggi tu adalah 51. Itu asas cukai ataupun liability cukai tu. Dan contohnya di Germany pun saya pernah debat dengan Datuk Nizam dulu, 40 lebih peratus. Tapi kalau kita tanya rakyat mereka bahagia, mereka suka bayar cukai. Pada mereka, seperti yang Datuk Nizam cakap tadi, bukan beban, kan? Itu adalah tanggungjawab kami untuk bayar cukai, dan hasilnya adalah sistem pendidikan ataupun infrastruktur yang disediakan daripada hasil pendapatan negara itu sendiri. Jadi bagaimana kita hendak menuju ke arah itu, kan? Kita tidak boleh bandingkan Singapura memang cukai dia memang rendah, kan? Tapi kalau kita tengok negara-negara seperti itu, Jepun satu lagi negara yang tinggi. Jepun adalah sekitar 40 lebih peratusan juga. Malaysia 24%. Kan? Jadi seperti yang betul lah Datuk Nizam kata tadi, bukan yang beban. Itu pun tinggi ya. Itu begitu. InsyaAllah kita bawa kepada kerajaan. Kita tengok belanjawan nanti ya. Tapi itu adalah cabaran yang besar lah untuk Terima kasih Dok, Puan Farah. Jadi kita tahu bahawa seperti telah dijelaskan tadi, maknanya kita masih beruntung dalam konteks dari segi kadar kita akan negara yang sederhana tinggi, sekadar rendahlah kita berada di tengah-tengah. Dan sebenarnya pun tidak ada pun kita dengar berita orang yang tukar ini jadi papa ke dana, tak berlaku. Tambah kaya. Tambah kaya, semakin kaya kerana hartanya insyaAllah berkat tanpa dikejar oleh lembaga hasil. Okey, yang ini Dok, kita tahu bahawa kepentingan membayar cukai ini sangat telah dijelaskan tadi oleh Puan Farah dan Datuk Seri. Hanya sekilas, nak jorok sikit ni. Apa terjadi kalau cukai ini tak dibayar kepada konteks ekonomi negara kita? Ya, kita dah berbincang dari awal dari segi peranan cukai itu sendiri terhadap kelestarian sebuah negara itu, kerana kalau kerajaan itu dia tidak menjalankan perniagaan. Jadi
pada masa yang sama dia memerlukan dana, dia memerlukan kewangan, memerlukan hasil untuk bukan sahaja mentadbir tetapi juga mengembangkan lagi, meningkatkan lagi kemakmuran, kesejahteraan rakyat. Dia rakyat takkan berpuas hati kalau taraf hidup dia begitu mendatar saja. Rakyat mengharapkan kerajaan menyediakan sesuatu, melakukan sesuatu supaya taraf hidup boleh terus meningkat, sepertilah dahulu pada apa itu, daripada negara yang keadaan negara kita 30 tahun yang lalu. Jadi kerajaan memerlukan dana ke rakyat lah, kita katakan demikian. Rakyat nak hidup lebih senang, nak keadaan lebih aman, lebih sejahtera dan sebagainya. Jadi dari mana datangnya dana kerajaan ini? Hanya dari sudut cukai. Saya katakan tadi, kerajaan tidak menjalankan perniagaan untuk mendapat untung. Jadi kerajaan menyediakan prasarana, infrastruktur di mana perniagaan boleh dijalankan dengan baik, maknanya dengan mendapat keuntungan, dan daripada situ sebahagiannya 24% tadi diambil dalam bentuk sumbangan cukai kepada tabung balik kerajaan tadi, dan digunakan semula untuk membangunkan lagi. Jadi dia satu kitaran. Dan dalam kitaran ni ada unsur pembayar cukai, ada unsur perundangan cukai, ada unsur infrastruktur prasarana, ada unsur kerajaan, pentadbiran dan sebagainya. Dia tak, kalau dia satu rantaian tu, dia tidak boleh ada yang putus, yang hilang. Jadi saya katakan tadi, dalam rantaian itu ada cukai. Kalau cukai ni salah satu daripada rantaian yang lengkap itu diputus, dia ada seperti satu missing link dekat situ. Jadi sistem tu tak boleh berfungsi dengan baik. Dan lebih malang lagi, dia boleh menjadi satu keadaan di mana dia akan terus ke arah yang lebih buruk dan sebagainya. Maknanya kerajaan tidak cukup dana untuk membangunkan infrastruktur prasarana, ekonomi, perniagaan jadi kurang, cukai lagi kurang kerana keuntungan kurang, dana lagi kurang, dan terus apa yang diistilah sebagai vicious cycle itu. Dia akan terus memburukkan lagi keadaan. Jadi walaupun kita nampak macam satu unsur saja, unsur cukai saja kan, tadi doktor tanyakan tadi, apa akan jadi sekiranya ramai yang tidak patuh dan hasil daripada cukai ini berkurangan. Memanglah kesannya akan terus dirasai oleh semua. Seperti juga yang kita alami sekarang ni, pandemik tadi Puan Fakra kata betul lah. Di peringkat awal kita kata ini Wuhan flu, nama pun Wuhan virus kan, duduk di China jauh. Pada masa itu pun kerajaan kata tak apa, orang China boleh je datang sini, kita saring dia saja. Walaupun sebab kita tak ada lagi di peringkat dalaman kan. Rupa-rupanya dia bukan melalui orang China saja, dia dah pergi ke negara ketiga dan orang kita yang bawa balik. Itu kita lupa masa tu. Kita ingatkan bahawa dia hanya kesan secara langsung. Kalau orang Wuhan datang sini baru kita kena. Kita lupa ada rupanya orang Korea pergi ke China, balik ke Korea, orang Malaysia pergi ke Korea, bawa balik ke Malaysia. Contoh. Kita lupa yang tu. Jadi itu yang menyebabkan keadaan itu terkesan kepada kita. Jadi samalah, kita ingat di peringkat awal virus COVID-19 tu macam localized ataupun setempat saja. Rupa-rupanya merata dunia. Dan di peringkat awal sebenarnya kita, even kerajaan pun melihat industri yang terkesan daripada pandemik ini adalah yang berkaitan dengan penerbangan, perhotelan, pelancongan. Di peringkat awal itulah bidang tiga sektor yang diberikan macam satu galakan ataupun insentif, diberikan kelebihan, kemudahan sedikitlah. Bayar cukai boleh tangguh 6 bulan, Dok. Daripada kategori ini ditangguhkan, moratorium yang bank tu, cukai kerajaan dah bagi dulu dah, tangguhkan bayar 6 bulan daripada 3 sektor yang terkesan daripada pandemik. Rupa-rupanya kita dapati bahawa bukan sahaja 3 sektor ini, malah keseluruhan sektor adalah terkesan, kecuali yang membuat peralatan, yang buat mask atau
lama-kelamaan akan terkesan dalam bentuk kalau dia berniaga, ekonomi akan tidak berkembang, perniagaan akan menurun, kekurangan keuntungan dan seterusnya menguncup dan mungkin tutup perniagaan. Kalau negara huru-hara kerana kerajaan tidak cukup dana untuk mentadbir memastikan keamanan dan bagaimana perniagaan tak berjalan dengan aman dan tenang. Buka kedai pagi, petang kena rompak misalnya kan. Contohlah yang kita bagi satu ekstrim gitu. So begitulah dia punya kaitan kerana dia ada dalam satu rantaian yang tidak boleh ada yang putus di situ. Baik, boleh. Datuk dah bercakap tentang kepentingan cukai, kesan cukai kita tak dibayar. Yang tak bayar cukai kita kena berhenti pandangan itu, penguatkuasaan. Oh, penguatkuasaan. Macam saya kata tadi lah, dia memang perlu. Puan Farah kata dia ada istilah kalau dahulu dalam bahasa Inggeris dipanggil carrot and stick. Kalau tadi katanya apa, gula-gula dan rotan ya. Jadi yang tidak mematuhi ini memanglah perlu dikenakan tindakan. Tadi saya berkata bahawa bila kami menjalankan tindakan tu, LHDN tidak mahu melihat sebagai hendak menghukum, tapi lebih kepada hendak berlaku adil kepada yang majoriti, kepada golongan khalayak ramai yang besar yang patuh kepada perundangan. Jadi itu adalah perlu. Jika tidak, sistem percukaian itu akan kehilangan integritinya. Dan bila kehilangan integriti, dia akan kehilangan kepercayaannya oleh rakyat. Bila hilang percayanya, akan tambah lagi orang yang akan tidak mematuhi. Because kerana dia kata, wah apa bayar, orang lain tak bayar pun elok je kan? Jadi itulah sebabnya unsur penguatkuasaan itu adalah penting. Mereka yang tak patuh itu perlu dikenakan tindakan untuk berlaku adil dan untuk memastikan bahawa sistem itu secara keseluruhannya adalah sistem yang berintegriti. Itulah. Sebenarnya kita sudah berada di penghujung siaran kita. Walaupun saya ingin nak membuat satu dua kesimpulan lah. Yang pertamanya saya tertarik dengan Datuk ni banyak ungkapan-ungkapan yang menarik, which is integriti dalam percukaian itu luar biasa perkataan itu. Sesuai yang medan sebelum Datuk bercakap itu tambah. Ada juga Puan Farah istilah antara racun dan madu tadi kan. Madu ni sensitif bagi perempuan. Dia kata ada ketikanya cukai itu menjadi pemanis, penarik. Dan ada sekalian cukai itu menjadi racun kepada ataupun menjadi penolak ataupun pencegah. Jadi kita kenakan cukai tinggi untuk rokok, kita tidak menggalakkan orang berokok. Itu satu cara juga kaedah. Cuma saya tak begini tu, saya bawa satu pendekatan sedikit berbeza dalam konteks ini bukan soalan lagi, ini rumusan saja sebab kita akan bahas sekejap lagi di 11.30 bahawa dalam konteks negara kita ni kita melihat bahawa bila berlaku COVID-19 ini kita ada satu tagline, istilah yang kita war-warkan dalam tempoh 5-6 bulan ini, iaitu dengan barisan hadapan peran lain itu kepada mereka yang berjuang untuk memastikan COVID ini dapat diputuskan rantaian. Pada saya, pembayar cukai juga patut digelar sebagai barisan hadapan dalam ekonomi negara. Galakkan menjadi orang bersemangat bayar cukai. Pembayar cukai adalah barisan hadapan ekonomi negara. Boleh tak? Ada yang ambil nota tu saya okay. Itu barangkali satu tagline baru. Kita fikir sebab bercakap tentang kepentingan, tentang peranan, keperluan bayar cukai ini sebenarnya 24 itu tak ada benda itu. Betul. Kemudahan yang diberikan oleh kerajaan ataupun kestabilan yang kita nikmati ini begitu jauh nikmat daripada apa yang kita mampu bayar. Bahkan sebahagiannya bayar dipulang balik pula. Betul. Dalam sejarahnya tahun ini saya dipulangkan balik. Dapat sikit. Tapi saya tak nak terima sebab saya ada hutang sini. Mengaku dah tu. Saya nak jadi orang yang redha tu. Jadi itulah dalam konteks ini kita menghargai sangat pembayar cukai sebagai barisan hadapan kepada ekonomi negara kita. Dan kita terima kasih juga kepada lembaga hasil dari segi sistem percukaian dan kaedah pemetaannya kita sudah jauh berubah. Dulu kita isi secara konvensional, tapi sekarang ini hanya di hujung jari. Dan kita juga mempunyai satu badan yang memberi nasihat yang sangat berguna kepada kerajaan impak pembayar cukai, baik kepada kalangan peniaga ataupun kepada kami ini penjawat awam. Maknanya suara daripada CITM ini memberi impak kepada kami. Terima kasih dan tahniah. Dan akhirnya sebagai rumusan, kita nak merakamkan setinggi penghargaan. Terima kasih kepada Yang Bagi Datuk, juga kepada Puan Farah yang dapat bersama kita dalam program Canai Bahasa dan dengan tajuk
cukai sebagai aset komuniti pada pagi ini. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih juga kepada kehadiran Sebagai Datuk Ketua Pengarah. InsyaAllah kami di rumah saya ada 800 pegawai cukai, semua bayar tu. Alhamdulillah. Dan sebahagian dapat bayar balik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Baik, terima kasih diucapkan kepada berbahagia Dr. Hazami bin Jari, moderator untuk program Canai Bahasa dan Sastra pada hari ini. Juga terima kasih diucapkan kepada dua ahli panel. Sekali lagi kita berikan tepukan penghargaan buat ahli panel pada hari ini. Terima kasih diucapkan.